أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. على الله توكلنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Alhamdulillah, sekali lagi kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik Dia dan hidayah Dia, dan dapat lagi kita sama-sama pasangkan niat kita untuk bermuzakarah dan mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alhamdulillah kita ni dipilih oleh Allah Ta'ala dan dilahirkan di dalam agama al-Islam. Dan dulu kita tak ada minta kali, tapi ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dan mari beranak pun, mari jadi Islam lalu. Maka itu banyak kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau takdir Allah Ta'ala tu lahir kita daripada ibu bukan Islam, bagaimana kita pula? Ni Allah Ta'ala takdir kita ni mari lahir daripada ibu kita Islam dah. Sampai itulah orang kita di hari ni tu, kerana ia boleh Islam tu dengan mudah, nah dia rasa tak ada guna dengan Islam yang Allah Ta'ala beri kepada dia.
Sampai itulah kita tengok banyak di hari ini. Dan orang-orang Islam sendiri itu pun dia tak ada mengucap syukur, tak ada berasa syukur nikmat Allah Ta'ala wi Islam kepada dia. Nah, sedangkan dia tu tak ada minta sikit habuk kepada Allah Ta'ala, kata dia tu nak jadi Islam. Sampai telah kita di hari ini, setelah kita syukur tu, kita kena banyaklah belajar dan kena banyak mengaji. Bagaimanakah cara kita nak hidup agama kita, iaitu melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Allah Ta'ala tu dan nak pilih kita tu nak jadi orang molek, dia pilih kita tu pilih agama pula. Mula-mula tu dia pilih kita mari jadi Islam dah. Pak Islam tu ya ada Islam fajir, Islam mukmin. Nah, kalau itu setelah Allah Ta'ala jadi kita Islam dah tu, kita nak Allah Ta'ala terpilih kita ni pula orang baik, orang faham sunnah, orang boleh dan melaksanakan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu melalui belajar. Dan kalau tak belajar, selama itulah dia tak faham. Nah, dia berasa kata semaya 5 waktu tu cukup lah Islam dia. Hak lain tu tak apa dah, tak ada kena buat apa dah. Nah, sebab itulah mengikut hadis dan muttafaqun alaih daripada Muawiyah radhiyallahu an, dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa menghendaki oleh Allah Ta'ala dengannya kebaikan, kalau Ta'ala nak pilih kita nak jadi orang baik, yufaqihu fid din, dia tu nak faham kita tu faham agama. Nah, faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni Allah Ta'ala pilih dah nak kita orang baik, nak jadi kita ni baik, wasa nak mengaji hadis, wasa nak mengaji Quran, wasa nak mengaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana orang ngaku Islam dah menetas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaku Nabi, ngucap Nabi Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi menentang amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana. Nah, di hari ini mengikut hadis ni kita ni masa dalam pilih dia dah ni. Nah, pilih nawi kita tu jadi orang baik, jadi orang boleh turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Nah, bukan sekat kita saja dah. Dan Allah Ta'ala terpilih kita nak ibadah agama dah, kita kena cungit orang lain pula. Kena dakwah dia, kena seru dia, dan kena hajak dia. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, demi Allah, la an yahdiyallahu bika, bahawa menghidayah oleh Allah Ta'ala dengan akal seorang lelaki yang satu, seorang lelaki. Dan kalau kita ni boleh usaha seorang melalui kita dapat hidayah, dapat boleh mengikut sunnah Rasulullah SAW, khairul laka min humurin ni'am, lebih baik bagi akal daripada unta merah. Nah, kerana masa Nabi sallallahu alaihi wasallam unta merah tu harga mahal kali dah, tapi Nabi banding itu tu. Dan masa Nabi dulu unta merah ni harga mahal kali. Kalau itu Nabi royak pada Sayyidina Ali, kalau kita ni boleh dah bawa orang hidayah dengan sebab kita seorang, lebih baik pada unta merah, orang besar. Kerana pahala pun dah membawa kita sampai akhirat, sampai le kubur. Kita boleh curi orang boleh faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh menghidupkan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebab kita curi dia yang mari yang faham yang amal sunnah, kita mati dah, ya dua amal tu, amalan dia tu siapa semua pada kita. Karena dia hidayah tu sebab kita. Itu besar. Nah, sabitlah kita tu jangan jadi kita ni kubur tak terima kita. Ada dalam satu hadis Tirmizi, dan kalaulah orang tu orang fajir,
Orang dua selalu dua dosa atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bawa mati tu, bawa pergi kubur tu, dah kubur tu boleh kecek. Dia kata la ahlan wala marhaban, aku tak terima, aku tak menyambut selamat datang kepada kamu. Karena mu ni dua dosa di atas belakang aku. Dah. Kubur tu duk kecek dengan mayat dia tak terima, tapi tak ada arah lah. Nah, tak ada selamat. Apa tak ada terima, tak ada menyambut mari. Tapi tak apa, ya tu dah mari dekat sini dah hijau semua suka pada aku kubur kata. Pertama kali maksud hadisnya dia berapa kubur. Dan berapa kubur sampai listrik tu gosok. Tu hijau kubur bagi orang fajir, orang duk selalu buat dosa atas dunia. Lepas tu satu lagi dia tahu ular pula, ular yang paling bisa. Dan mari kepada orang yang selalu buat fajir atas muka bumi. 70 ekor ular mari. Bisa untuk nak gigit orang yang kubur tu, bisa dia ada kali yang sekali atas dunia ni. Nak saya tumbuh tak tumbuh sikit abut atas dunia ni. Bisa dia nak ayat bisa untuk nak cedek pada hamba yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia tunjuk lu benar kau lah duk nak hari azab sampai seterusnya. Waliyazbillah. Ada pun bagi orang beriman, orang yang lalu turut sunnah, amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubur katakan marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Dan muncullah memari mundur tak belakang hulu mundur. Nah tu amal yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah dia buka kubur seluas-luas kubur. Dan kepada orang mukmin. Nampak sepek tu orang mukmin dalam kubur tu luah. Nah, lepas tu dia buka pintu surga dah. Dalam kubur tu tak ada apa dah. Nah, duduk star. Kalau duduk dia mati lah ni sampai beribu tahun pun kuasa semalam ni. Karena dia duduk tunggu dah. Karena dalam kubur ni bagi tes dia tunggu kita. Dia mau pergi dulu duduk tunggu kita. Tunggu nak gimana? Nak pergi di akhirat dan nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai itu tak dunia ni lah bagi nasib kita untuk kita nak pilih. Kita sendiri yang memilih. Wa imanya pilih syurga, wa imanya pilih neraka. Dua tu ya kita tak tahu dengan. Nah. Ya dua pak kita nak gila ni kita duk tak dunia ni kita duk musafir bang. Musafir duk jalan lagi. Kita tak khabar. Nah, hari kita duk jalan lagi. Karena umur tiap kita ni tak ada masuk ayat mukadimah. Jadi umur kita ni tu hebat cak siap dah. Sianung bisanung umur 80. Sianung bisanung umur 60. Nah, sianung bisanung umur 40. Mati tak boleh lari dah. Kalau itu kita dok gelak jerah dok gimana nak pergi mati ya. Nak hari kau tua sama dok pergi kau dekat sama kita dok jalan dok sampai bang. Sampai gimana? Sampai pergi lubang kubur tes sain. Iwadu di tes sain. Sampai itulah ketika dok sampai inilah kita kena cedek wak bekal. Nak pergi sana nak pergi dia panggil apa? Watani, hubbul watan minal iman. Yang waktu hadis tu lah. Hubbul watan minal iman. Orang kasih pada tanah air adalah setengah dari iman. Ya, saya tengok ulama dapat ada hak ni sungguh. Nah, kasih pada tanah air hak nu. Nah, hak akhirat hak kita sungguh. Hak kekal abadi. Kita kena beriman hak nu hak sungguh. Lah ni kita duk sama tara, duk sapi duk pergi gitu. Jangan nak hari cerah gelak kita duk jalan kita tak khabar. Tengok lah ni kita umur apa dah tapi kita tak tahu umur kita ni. Tuhan mau cak apa. Kalau tahu kita ni umur 60 dekat dah kita ni. Nah, tak kerja apa dah, duk ngati dak sejik. Kalau tahu bocok kita tempat kita mati. Kalau kita duk sedap kita tak tahu ni. Nah, tapi itulah kita atas dunia ni tempat kita nak pilih jalan kita. Nak pergi buat bekal di akhirat esok tempat kita tak kelik lah, kita tak kelik. Ada ulama yang mensarahkan hadis tu, dia kata hak nung tanah air kita sejati. Kerana Nabi Adam seduk dulu. Nah, hak tu nenek kita duduk dulu tu baik, patut pakai nak kelik duduk situ mula belaka pula. Ya, sampai itulah kita kalau salah pilih jalan biar kita sampai dah hari ni sesat selama-lamanya. Sesat tak guna dah.
Nah, nak klik tak leh dah susah. Sebab itulah kita kena banyak ngaji. Dan nak wibah dan ngaji dah kita boleh beramal. Nah, kerana ngaji itu kita mengasah mudah. Nah, ini sebagai peringatan. Dan di antara satu hadis lagi, hadis Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dan siapa-siapa dia berjalan satu jalan untuk cari ilmu, nah, sahhalallahu lahu, Allah Ta'ala memudahkan baginya, dengan dia akan jalan kepada syurga. Sebab itulah kalau duduk tak ngaji, dah dulu masa budak-budak kita tak ngaji dah. Lagi di sekolah akan lagi di sekolah. Nah, pergi pondok berberah tak ngaji dah. Lepas tu tua pun tak ngaji pula dah. Masa mana kita nak wibah agama? Kerana ilmu Allah Ta'ala ni banyak. Nah, Tuhan royak ilmu dia ni banyak. Kalau lah ambil kalan ambil kayu di bukit semua atas dunia ni. Ambil bahan kayu atas bukit semua, kita dah tengok kayu. Buat kalan. Lepas tu ambil alauk buat awak. Nak tulis ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak habis banyak. Nah, ilmu Allah Ta'ala sangat banyak. Bagi kita ngaji berapa baru? Ayat Quran berapa baru kita boleh ngaji, kita faham. Nah, hadis berapa hadis baru boleh kita ngaji dan kita boleh ingat apa? Kita kena tanya kita lah. Hadis ratus-ratus ribu hadis ni, berapa hadis kita ingat dan berapa hadis kita yang boleh kita ngaji, kita dengar. Pak Quran 9,960 ayat ni, berapa ayat kita ingat? Berapa ayat boleh kita faham? Karena Quran lah ilmu asli yang Allah Ta'ala hantar kepada Nabi Muhammad, suruh nyapa kepada kita. Sampai itulah, nah, Al-Quran ni sebagai ajaran hidup panggil. Orang nak hidup senilai ini dunia akhirat, kena ngaji Quran. Ngaji we pandai baca, ngaji we bahas, boleh berarti makna dia. Sampai itulah kalau kita tak erti makna, baca pun tak erti, teruk nak jadi selak. Sampai masuk lebih kubur tak erti berat. Kita orang selak tak boleh baca Quran ni berat. Dah, sampai masuk lebih kubur, banyak ke pun nak mati nak Quran lah kau. Mati pak tak nak Quran lagi. Panggil tak pakai bakat baca Quran, nak Quran lagi. Tapi biar hidup kenapa kita tak baca? Apa kita tak sing ngaji, apa kita tak sing baca Quran? Nah, Quran ni adalah ajaran hidup di dunia dan di akhirat. Quran ni boleh bawa kita hidup seni di dunia, boleh bawa seni di akhirat. Akhirat kita nak. Nah, banyak buat kita ni. Dah. Orang tua kita tak sing ngaji, boleh tua pun boleh ngaji, pandai baca Quran. Nah, bakat nak belaka Quran. Karena kalau rajin baca Quran ni, dia boleh sepakat kita di akhirat esok. Di akhirat esok dia boleh jamin kita, perakan kita. Kalau kita kena kadi ahli neraka dah, kita duk atas dunia duk baca dia, duk beramal dengan dia boleh perakan kita. Besar Quran. Nah, boleh dijamin kita di akhirat esok. Dia pergi pula. Misal kita di mepak tu berat lek neraka dah. Quran dia pergi mari jamin kita. Tak dunia dulu saya nulis ni, ya Allah, dia duk baca aku, dia duk beramal aku. Aku minta dia boleh masuk syurga. Itu besar Quran. Sampai itulah masalah nak ngaji ni. Dan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita biasa dengar semua, budak tarikal lagi dah sarah. So kita ngaji daripada buendo sampai lubang kubur. Ngaji dalam selai tak ada habis. Dan tak ada masa wadu mati. Kalau ilmu Tuhan banyak kita tak ngaji banyak nak. Ngaji sekali ni pun Allah. Dah kena lawan nafsu teruk dah buat kita ni. Nak lawan nafsu mari tu. Ngaji seminggu kali. Pak kalau kena ngaji nak malam tak awal lah. Nak malam. Ngaji ni adalah satu panggil anak koci untuk nak buka kita, nak wibah agama. Kalau kita tak ngaji nak faham agama lagu mana? Sampai itulah kita kena belajar dan kena kena ngaji. Kemudian itulah sebagai mukaddimah. Nah, masalah ngaji ni kita galak untuk kita belajar dan ngaji.
Lebih lagi kita kena belajar Al-Quran dan belajar hadis. Kita tak pandai dah mari dengar tafsir Quran, dengar syarah hadis. Hadis banyak hadis. Nah, banyak kita tak ngaji banyak. Kan banyak doa. Hadis hak plesu, hak modok saja beratus ribu dah. Hak silsilah hak Syekh Albani tu, wak kita dia cari pak tok hak panggil tok untuk hadis hak plesu, hak silsilah hak plesu untuk itu beratus ribu hadis dah. Sepuh hadis apa muka. Kalau kita tengok silsilah hak Albani atau hadis modok. Tapi tu kita ada kau ngajar hadis modok hadis juga. Ha ya Allah. Ada juga tu kita saya biasa dengar tu kita ngajar kata hadis dah, hadis modok hadis juga. Dia tak erti modok tu apa, tak ngaji utalah hadis. Modok ni bukan hak Nabi, orang lain buat suku tu modok. Tapi kau ayat atas hadis Nabi. Itu panggil hadis modok. Kalau ayat hadis modok ni bukan Nabi hak orang lain, ulama dulu suku buat diri kau ayat atas Nabi buat. Kalau apa muka apa mayat. Dan 5 hadis mari masalah apa muka lepas mayat. 2 hadis tu Al-Bani kata hadis modok dia buat. Lepas tu hak 3 hadis lagi tu kata duduk jidan tak boleh beramal. Hak kita habis hak kita buat amalan itu kerana tengok ada hadis ni hadis dah apa muka kita tak ada. Nah, saya nak cari-cari 5 hadis apa muka. Tapi duk kaji tengok kerana ulama banyak dia kata tak akal ulama. Itu akal ulama juga. Tengok ulama kaji hadis pula. Hadis ni hadis doa ke, hadis ni sahih ke, hadis ni hasan ke, hadis ni nak tengok hadis pula. Pada hadis apa muka sana ni tu mengikut Albani tu dia kata modok dua hadis ni. Modok ni hak dia buat lah. Lepas 3 hadis lagi tu dia kata doa jidan tak boleh beramal. Apa ya? Itu orang hak kaji hadis lah. Kemudian kita mari pada surah Al-Haqqah yang kita belajar beberapa minggu lepas dah. Nah, ada orang tak bisa mari pada nah, hak minggu ni saya mari tu siapa ayat yang ke-8. Surah Al-Haqqah ni adalah satu surah untuk cara hari kiamat. Lepas tu awal surah kita ngaji dah dulu ni. Kaum Samud dan kaum Ad, Nabi Saleh, kaum Nabi Hud ni dia tak percaya kepada Nabi Saleh, dia tak percaya pada hari kiamat. Dia tak turun Nabi. Dia menetai Nabi mereka. Kaum Samud pun dia menetai Nabi mereka dan kaum Saleh pun yang menetai Nabi mereka. Kaum Samud ni Allah Ta'ala binasa dia kerana dia tak turun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia binasa dengan at-Taghiyah sebagai murajaah. Dengan tepikan yang derah. Kita dah hari ni kalau Allah Ta'ala turun bala lagu tu banyak. Nah, orang duk menetai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang duk menetai ni mana apa menetai tak turut dia. Nah, orang turut Nabi ni orang sesat tu menetai lah tu hak kata macam tu. Nah, kali itu kalau duk menetai Nabi dulu Allah Ta'ala turun bala lalu dah. Nah, tepik ke deras super pelakar tu. Beng kali tu mati habis. Ini sebagai murajahnya. Amma dan ada pun kaum A ni Allah Ta'ala binasa dia kerana dia duk menetai Nabi dia dengan ribut. Tuhan hantar ribut dalam masa 7 hari. 7 malam 8 hari. Sab'a layalin wa thamaniyat ayyamin husuma. Tuhan hantar ribut mari. Nah, ribut yang paling deras sejuk lagi dah maka puak kaum A ni siapa hancur bilicing. Dan setengah ulama kata pala-pala cabut lagi. Nah, ribut derah masa 7 malam 8 hari. Allah Ta'ala turun bala kepada umat-umat dulu tanah untuk menetai nabi-nabi mereka. Dan pada malam ini kita akan sama lagi. Wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan ada lagi cerita lagi dan telah datanglah Fir'aun. Fir'aun juga menentang Nabi Musa. Dan kita dengar cara sama dalam Isra' Mi'raj dulu tu cerita banyak cerita Fir'aun ni. Fir'aun ni siapa ngaku jadi Tuhan. Nah, debet dia Fir'aun di negeri Mesir dulu ni, siapa dia ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Fir'aun kata. Nah, tak seturut Nabi Musa. Tapi Tuhan bala pada dia tergelar dalam laut merah. Nah, di Mesir. Laut Merah ni
orang biasa duduk Mesir tu. Nah, dia duduk Mesir pergi Saudi tu, dah ada 1 kilo. Luah lah mereka. Tak luah mana lah. Nah, nak tanding 1 kilo. Tepat. Apa dia? Nabi Musa belah laut tu, lakoh. Dan kemudian Fir'aun turut belakang tu, dah selai dalam laut. Jadi Allah Ta'ala bunuh Fir'aun tu dengan pengikut-pengikut dia dengan tergelar dalam air laut. Nah, hatu dengan mereka. Waman qablahu, dan mereka yang sebelumnya, sebelum Fir'aun banyak lagi. Dah, umat-umat yang menyertai Rasulullah dan rasul-rasul mereka. Kemudian yang saya nak panjang sikitnya, wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan mu'tafikah ni kata wal umamul ladzi inqalabat bihim diyaruhum, iaitu umat-umat yang Allah Ta'ala balik negeri mereka, kampung mereka. Iaitu apa dia? Qura kaum Lut, iaitu kaum Lut. Al-mu'tafikah ni kaum Lut. Kaum Lut ni sebab apa Allah Ta'ala turun bala dia? Boleh Allah Ta'ala dah suruh Jibril ni cokeh ambil bumi naik sampai pocok langit, balik turun buku gapo. Nah, saya dah tengok. Nah, malam ni kita dengar sejarah tu sikit dia. Jarah al-mu'tafikat kaum Nabi Lut ni. Dia kata kaum Nabi Lut ni, ya Nabi Lut ni ya anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Lut ni ya anak saudara dia, tapi masa jadi Nabi itu masa dulu. Kalau kita royak jarah tu yang panjang lah. Dah. Kita tengok jarah Nabi Ibrahim dulu sikit. Jadi Nabi Ibrahim ni, karena Nabi Lut anak saudara dia, Nabi Ibrahim ni dia bini 2. Pertamanya Sarah, tak sengah dah. Yang keduanya Siti Hajar. Siti Hajar ni khodar yang diberi oleh raja kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim pergi di Mesir. Lepas tu Sarah ni dia beranak oleh jadi Nabi Ishak. Nah, anak dia Nabi Ishak, dan Siti Hajar beranak pun jadi Nabi juga, Ismail. Jadi mak muda dengan mak tua ni anak jadi Nabi belakang. Nah, lepas tu Ishak ni ya bini pula. Nah, Ishak ni yang nikah, nama bini ya Rafaqah binti Bitau'id. Boy yang nikah dengan Rafaqah ni, dia boleh anak kembar pula. Ishak ni. Dia kata razaqa waladaini tau'amai, boleh anak kembar 2 orang. Pertama nama Al-Aisu, yang kedua nama Yaqub. Cucu Nabi Ibrahim, nama Nabi Yaqub tu lah. Dan ada juga dinamakan Israel. Jadi 2 orang pula sini dah. Anak Ishak ni boleh 2 orang, kembar nama Isu dan nama Yaqub. Kemudian Yaqub ni pergi di Haram lah, pergi di Iraq. Pergi di rumah pak dara dia, dengan Ibrahim orang Iraq. Pergi duduk di rumah Laban pak dara dia. Pak dara dia ni ada anak tina 2 orang. Lepas tu pak dara ni win nikah dengan Yakub 2 wadik lah tu. Dia syariah dulu ya boleh. Nah, nikah 2 wadik boleh jadi bini Nabi Yakub 2 anak Laban. Nama Li'ah seorang atau nama Laban ni dia kata anak dia ni nama Rahil seorang, nama Li'ah seorang. Lepas tu nikah dengan Nabi Yakub. Lepas tu bah tu Yawi pula seorang anak dia tu wi hamba pula. Hamba Zulfa seorang wi kepada Li'ah. Lepas tu Balhah tu wi kepada seorang lagi nama Rahim, nama Zulfa. Hamba dia Zulfa seorang dengan Balhah seorang wi kepada jadi khodar pada Nabi Yakub. Lepas tu khodar tadi pun nikah dengan Nabi Yakub, jadi 4 orang bini Nabi Yakub. Nah, banyak jarah rekah dia. Lepas tu dia boleh anak apa dia? 12 orang. Nabi Yakub anak dia 12 orang. Lepas tu ngemuk Li'ah tadi boleh ni orang anak. Nama Rawabin, nama Syama'un, nama Lawi, nama Yahuza, Yusakib, nama Zabulu. Lepas tu bini Rahil dengan Rahil tadi boleh 2 orang, Yusuf dengan Bunyamin. Nah, muk nama Rahil adik dia.
Balhah dengan hamba tu. Boleh dan dengan Naftali. Patah hamba Zulfa tu ada dua orang juga, nama Jad dan nama Ashir. Saya nak ayatnya daripada Sabtul Lawi ni banyak mai zahir Nabi. Nah, daripada Lawi tu, anak yang Lawi tu mari cucu-cucu ialah dah. Mari anak Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, anak cucu Nabi Yakub ni. Daripada anak yang Yahuza tu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Daripada anak yang Bunyamin boleh Nabi Yunus orang. Adapun Nabi Yusuf tak ada anak cucu jadi Nabi, kerana dia tu jadi Nabi. Anak Nabi Yakub tu jadi Nabi Yusuf seorang. Nah, jadi Nabi anak iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kita mari kepada Lut ni, anak saudara dia. Ya, Lut ni dia duk kali mula-mula duk di Palestin. Ya, dia dakwah kali waktu sama jadi Nabi dah tu. Setelah dia duk di Palestin ni, dua orang ni, lepas tu dia pergi di Mesir. Ibrahim dengan Lut ni pergi Mesir. Dia kata summa tawajjah Ibrahim wa ma'ahu Lut ila Misra ba'da an fasabal majah fi Palestin. Nabi Lut ni dengan Nabi Ibrahim ni apa panggil kemarau besar di Palestin ni, dia pergilah di Mesir pergi cari makan ni. Puas apa di Mesir tu, raja Mesir tu banyak dia kambing. Kambing kelik. Nah, raja Mesir tu kepada Nabi Ibrahim, kepada seorang, kepada Nabi Ibrahim tu Siti Hajar. Lepas tu kambing banyak. Pakat kelik lah dua tu. Tak kalau pakat kelik tu pegolah. Nah, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut sana tu bagilah kepada rakyat dia, pada umat dia tu. Buah menatai banyak tu berlakulah sebab balah. Dah dok ngikut dengan Nabi Lut, dok ngikut Nabi Ibrahim tu balah. Dia kata bisa bizalika khusumat adidah baina ru'ati Ibrahim wa ru'ati Lut. Balah sama melego tu lah. Dah hadap melego kambing hak Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Nabi Ibrahim pun kecek Nabi Lut bagi kawasan. Ya, ain yataqasam al-ard ma'al Lut daf'an lil khilaf, kan duk balah ni bagi kawasan. Lepas tu wilah kepada Nabi Lut ni pilih kepada tempat dah, iaitu di dekat dengan Urdun. Iaitu di Madinah Sadum dan kampung keliling-kelilingnya. Jadi Nabi Ibrahim di Palestin, Nabi Lut pergi di Sadum dekat Palestin, dekat dengan Urdun. Lepas tu dia kata ahli Sadum ni orang sejahat manusia kali. Afjarun nas wa akfuruhum wa aswahum wa suluka. Orang jahat kali, orang kepala lagi, iaitu di Sadum tempat Pak Nabi Lut ginilah, Pak Nabi Lut duk ni. Pergi nanti dia kita pergi situ lah. Pak hijau dia ni, rakyat di Sadum ni, kaum Nabi Lut ni, yaqta'una turuq lisal, jadi penyamun. Orang lalu kat tu dia ikat turun bunuh, ambil barang. Lepas tu dia buka tempat-tempat, nah, tempat maksiat lah, tempat minum arak, tempat zina, tempat gapo. Dan dialah mula-mula rekah. Dah, waqad ibtada'u fahisatan lam yusbiqum ilaiha ahadum min bani Adam. Dan pok ialah mula-mula rekah maksiat hak orang dulu tak biasa buat. Iaitu al-liwat, dan main sama jantan. Pok ni, nah, pok rakyat Nabi Lut ni lah, orang mula-mula rekah main zina jantan sama jantan. Setelah pok ni dah jahat dah, hak berat kalinya hak ni. Lah, zina jantan sama jantan. Lalu itulah Allah Ta'ala hantar Nabi Lut mari cara dakwah demo ni supaya demo ni klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lut katakan kalau Ta'ala kazzabat qaumul lutunil mursalin iz qala lahum akhuhum Lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihim min ajrin in ajra illa ala rabbil alamin atatuna dhukrana minal alamin wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin qala inni li'amalikum minal qalin. Jadi dalam ayat ni cerita dia kata fok kaum Lut ni dia tak percaya kepada Nabi Lut. Anak kazzabat manallah bakit bohong oleh kaum akan rasul-rasul. Iz qala lahum akhuhum Lut,
Ketika Nabi Lut berkata pada mereka itu, Allah tatakun, kenapa dia buat lagu ni? Apa minta takut pada Allah Subhanahu Wa Taala? Inni lakum rasulun amin. Aku ni adalah bagi kamu rasul yang dipercayai. Jadi Nabi Lut ni duk dakwah. Dia kata dia ni istialah, kata dia jadi rasul atau hatam lagi. Adalah kamu takut pada Allah dan kamu taat pada Allah Taala. Lut kata royak dia dakwah pada rakyat dia. Wa ma as'alukum alaihim min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin. Tidak adalah aku minta akan kamu katanya daripada upah. Dan aku dah dakwah ni aku tak ada upah ke apa. Hanya upahnya Allah Taala lah upah aku. Dan kerja dia tu, kerja Nabi Lut ni dia kata dia tak ada makan upah ke apa. Hanya upah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja dia. Kita lah ni tak ada upah tak kerja dah. Nah. Kalau tak ada gaji bulan ni kita lah ni tak dakwah dah. Tapi Lut ni dia kata dia tak ada apa dia gaji dia, iaitu Allah SWT. Dia tunai perintah Allah Taala dia dakwah. Atatuna dzukrana minal alamin. Apa ya temu duk main sama jatuh. Nah, atas dunia ni. Wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan kamu tinggal apa yang jadi bagi kamu oleh Tuhan kamu daripada pasangan hidup kamu. Jadi watina untuk kamu, saya suruh menikah hidup. Apa mau tinggal, duk main sama jatuh. Nabi Lut kata bal antum qaumun adu, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Nah, jawab duk dakwah tu, jawab apa umat-umat dia tu. La illam tantahi ya Lut, kalau mu tak beradu duk dakwah buat aku, la takunanna minal mukhrajin. Mu akan keluar halau. Tu baik pada sadun. Jadi rakyat nak hamak dia pula. Mungkin hidup dakwah. Nah. Dan ada ayat lain cerita pula, walutan iz qala liqaumihi innakum la ta'tuna al-fahisata ma sabaqakum biha min ahdim minal alamin. Ingatlah ketika Nabi Lut berkata pada kaumnya, sesungguhnya kamu mendatangkan benda yang paling keji, yang tidak pernah dihulukan dengan oleh seorang daripada kamu di dunia. Lewat apa mendoak kerja, benda lewat ni berlakulah Nabi Lut. Nah, orang dulu tak ada buat apa lagi. Fa innakum la ta'tuna ar-rijal wa taqta'una as-sabil. Kenapa ke kamu ni main sama jatuh dan kamu ni jadi perampok dan penyamun. Wa ta'tuna fi nadikum al-munkar, dan kamu tu buat tempat untuk buat munkar. Dan setengah dalam tafsir ni kasih tu dia sarah lagi, kata siapa main lewat ni pakat ramai-ramai itu, pakat mu tengok aku tengok cara ramai-ramai bang. Itu no ayat kata umat Nabi Lut tahu tu dua jahat, dah dua maksiat tak muka Allah Taala. Main ni cara ramai-ramai bang, tak ada nusuk dak. Bona Nabi Lut kata itu, fama kana jawab qaumi illa qalu i'tina bi azabillah in kunta minas sadiqin. Bona Nabi Lut dakwah, kau ni katakan tidak ada jawab apa dia kecuali dia katakan datanglah azab Allah Taala pada buat kami. Kalaulah engkau benar-benar orang menjadi kepada dia jadi nabi sungguh. Kalau menjadi nabi sungguh itu azab pada buat kami. Itu jawab apa dakwah Nabi Lut terhadap umat dia. Bo lagu tu, nah, bo siapa Nabi tak nak dakwah dah. Malaikat pergilah kepada rumah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim di Palestin. Lepas tu Nabi Ibrahim kira apa? Itu malaikat pergi rumah Nabi Ibrahim ni. Dirayak pada Nabi Ibrahim, nak ayat kata nak mari binasa, nak mari menghancurkan tempat kaum Nabi Lut. Sebab dia buat rusak tamu kaum ini, buat jahat banyak. Kejut Nabi Ibrahim. Nah, inzaja Ibrahim. Setelah dia tahu kata malaikat royak, dia kata dia nak pergi di Pak Nabi Lut, dia nak pergi sadung tu. Nak pergi beracau, kejut dia. Lepas tu dia kata beri royak pada malaikat, ya anak darah pedas itu Nabi Lut. Nah, royak pada malaikat. Malaikat jawab kan? Kami tahu dah kata Lut tu anak darahmu. Dia kata dia tidak bernasar kecuali di atas orang kafir. Orang beriman tak bernasar. Nak lepas. Barulah segar Nabi Ibrahim.
Sampai itulah dia mari dalam ayat kata walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu inna muhliku ahla hadhil qaryah inna ahla kanu zalimin qala inna fiha lut qalu nahnu a'lamu man fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Tak kala datanglah malaikat kepada kami kepada Ibrahim. Mula-mula nak malaikat tu riwayat kata dia nak boleh anak nama Ishak. Ya, Nabi Ibrahim nak boleh anak. Lepas tu riwayat pula pada Nabi Ibrahim nak pergi beracur dan Nabi Sadu. Lepas tu Nabi Ibrahim kata inna fiha lut. Kapun tu ada lut. Dah. Lepas tu malaikat jawab nahnu a'lamu biman fiha. Aku lebih tahu apa yang ada dalam itu. Aku nak lepas Nabi Lut dan ahli dia. Illa mura'atahu kecuali isteri dia. Isteri Nabi Lut tak saya lepas. Dia tu adalah daripada orang yang lawan Nabi juga. Bini sendiri. Nah, bini sendiri ni kalau ada apa tu dia goyak apa-apa tua jahat ni. Nah, bini Nabi Lut sendiri. Kemudian setelah dia pergi jumpa Nabi Ibrahim, dia tinggallah Nabi Ibrahim. Dia pergilah pada tempat Sadum. Nama Sadum, nama tempat Nabi Lut. Lepas tu dia pergi jadi tetamu kepada Nabi Lut. Nabi Lut tak kenal malaikat, dia tak kenal. Nabi Lut sungguh tak kenal sungguhlah kepada malaikat ni. Malaikat pergi ni dia buat rupa orang muda jangan. Tak ada wayak pada Nabi Lut. Wa huwa yajhal haqiqatuh. Nabi Lut tak tahu kata malaikat pergi mah dia. Dia buat rupa jangan. Pergi mah Nabi Lut. Lepas tu orang ni nak pergi jumpa Nabi Lut, malaikat ni buat rupa orang muda. Nabi Lut susah hati kerana tahu dah rakyat dia ni kalau ada orang muda jangok, sudah pakat likum, pakat nok. Nok orang jatuh. Dia katakan ihsanul wujuh. Jangok muka sedap tengok. Lepas tu Nabi Lut pun takutlah, takut orang likum rumah dia. Kerana ini bagaimana dia nak jaga ramah mari buat-buat ni, buat tua-tua ni. Bawa berita tu tersebar di antara pokok dia. Dia kata ada buah Nabi Lut ni tetamu orang jangok. Pakak pergi lah. Dia pokok debel-debel pakak pergi likung rumah Nabi Lut. Pergi likung pakak likung rumah Nabi Lut, minta tetamu Nabi Lut yang jangok sana. Bawa Nabi Lut tengok buat ni likung. Dia katakan mutasah lah ni bagi tetamu aku kena jaga. Mu ambil artina anak-anakku lah nikah. Nikah. Tak salah rasa karut lah tamu aku ni. Tak say mu tahu aku mari ni aku tak say artina aku nak jatah hak mari ngomong hak jangan. Kemudian dia kata, dah duk kata gitu tu. Nabi Lut saat ni pun duk susah hati lah. Bawa ni duk likung penuh tu. Malaikat tu buat lagu mana? Malaikat sana ni buat upah muda sana ni kan upah ni duk penuh dalam likun ni. Nabi Lut pun duk serabut dah. Darabatul malaikah bil ama. Dia pun siuk, malaikat siuk upah dalam likun dia sana ni tu. Jadi buta habis. Hada likun nak mari buat garuk kepada malaikat sana ni, tak tahu malaikat orang yang ngok. Jadi buta habis buat tu. Lepas tu tak boleh nak kelik lah. Jadi buta apa kan nak kita boleh lah. Apa mai likung Nabi umah Nabi Lut tadi. Bos setelah buta habis buat dia tu. Nabi Lut malaikat tadi beroyaklah pada Nabi Lut, royak sebenar. Dia royak tadi dia sebab dia mari ni, dia kata dia ni malaikat Jibril mari ni untuk nak binasa kaum ni dah. Lah ni tak apalah dia tu, dia royak dah aku buta habis dah buat dia. Sehingga supaya dia tu tak boleh nak lari dah daripada azab Allah Ta'ala, nak lari tak boleh dah. Buta habis dah. Apa ngarut ni. Lepas tu dia nak wangi nak angkat tak boleh ya, buat ni buta habis dah. Lepas tu malam ni menggilah. Fasid anta wa ahlaka layla. Jadi malaikat pun malam ni dia temu tu biasa duduk sini. Dia nak ngarut pun tak boleh buat dia buta habis dah. Puah mengarut sana utah beda, malaikat suruhlah Nabi Lut keluar pada Sadum tadi. Dan ahli engkau dan pengikut-pengikut tu, suruh tu habis. Lepas tu dia kata jangan hidup paling, dia pergi dah yang hidup paling.
wala yaltafit ahadukum khalfahu. Takut tengok azab ni takut. Nah, yang itu paling lelaki. Ada pun isteri akak tak sah. Nah, tak sah hajat itu. Amma imrat allati khanatka fala takum minal khariji. Binimu tak sah hajat hidup tinggal sini. Setelah dia tubik pak tu, dia kata bila tu yang tu malam waktu subuh. Nah, sebagaimana cerita ayat dalam surah Hud, dia katakan ya Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafi minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib. Jadi dia suruh tubik belum ngemalam lah, kerana nak turun azab dia subuh. Tetap kalau datang perintah, mereka kata kami jadikan, nah, ambil cokeh warna air, lepas tu balik turun bawah. Lepas tu bukan warna air sampai tengah langit tu, nah, biar subuh cokeh, dia beri cokeh warming tu naik sampai tengah langit tu. Nah, lepas tu amtarna alaihi hajaratan min sijil tu hujan lagi masa tu, hujan pada air neraka lagi. Min sijil. Nah, biar tu yang turun balak. Bawa sampai tengah tu balik turun. Balik turun tengah langit ni enggak hancur turun. Bukan dia sepit. Al-Bahrul Mayyit lah ni panggil tu. Dah. Luas dia 18 kilo. Tepat mereka colek. Colek naik tu tempat kampung lemon ni. Lepas tu panjang dia 76 kilo. Lah ni kalau pergi ngaji rudung lagi, apa panggil lauk mati dah hari ni. Tepat tu Nabi tu balak pada kaum Nabi lu. Nah, ni kata tak salah lah ni. Nah, kita tidur dak tahu lauk jadi tak salah. Nah, ai lauk mati, main lauk mati. Hak tu tepat Allah Taala tu azab kepada Nabi Lut alaihi salam. Nah. Itu sebagai peringatan kepada kita bahawa Allah Ta'ala turun azab kepada kaum Nabi Lut ni, maksiat yang paling besar kali berzina jatuh sama jatuh, al-liwat Arab panggil. Dalam hukum Islam kena bunuh. Nah, kalau mengetahui Islam, kalau main jatuh sama jatuh boleh igak, hukum dia bunuh. Al-liwat, al-qatlu karo. Adapun orang zina tina sama tina, kalau tak biasa nikah, katak satu hotel. Hukum dalam Islam lah, hukum syariah. Nah, kalau tino tak bisa lelaki, hak jatuh tak bisa bini, hidup zina luar tu boleh igak, kajak kena katak 100 hotel. Nah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu mi'ata jaldah. Fajlidu minhum mi'ata jaldah. Hendaklah kamu jilid dia tiap-tiap sore tu 100 hotel. Adapun orang hak belaki dah, hak bini dah hidup zina pula. Dalam Islam hukum perahan kiwi kan? Dalam Arab, dalam hadis panggil ar-rajmu, kena rejam sampai mati. Rejam ni kamu di cabai 3. Kamu cabai 3, tak nak batu situ kena pekong sampai mati dia. Itu hukum dalam Islam. Kalau jalan hukum Islam tak ada laku zina lah ni, dah laku seruah dia mati. Dia tak ada hukum Islam ni. Nah, hukum Islam ni adalah hidup. Kalau bunuh orang, bunuh balah, kat tekak. Hukum Islam. Kalau boleh jalan hukum Islam, takut nak berdiri orang, dia mati juga. Dia boleh igak. Curi, takut nak curi, kalau curi potong tangan putus. Masa saya ngaji Madinah dulu. Nah, payah kerak orang ramai kat dapat sejid Nabi tu, hari Jumaat je kerak, suruh tengok. Masa saya tengok ni 3 orang. Nah, tak dapat sejid tu, dia kong maya pun tak ada nak sahana hari tu Jumaat. Nak duduk depan maya. Nak hidup depan tu. Bahawa sudah salah kau tahu kata kat langit. Dia kat langit bukan kat bawah itu dak. Dia hiri. Saya tengok. Dia ada tak apa-apa terik herat ni, dia hiri gitu. Kau saya ni pak betul. Celup ubah. Tangi orang curi. Lepas tu yang mana tangan ni atau pintu sujud Babus Salam tu pula. Di pintu sujud Babus Salam di Masjid Nabi tu. Dia kata nak masuk maya lalu buat tangan tu. Dah sehari duduk situ, esok baru dia ke tangan. Dalam hukum Islam apa? Hengok kira pok hilal tu. Nah. Kalau jalan hukum Islam hengok kira pok hilal tu tak ada tangan kat langit.
Ni tak ada hukum Islam, letih orang motong minggu kita tengok tak ada. Allah berapi tu kak. Orang motong. Letih minggu dah kita tengok pun tak ada. Kalau jalan benda Islam tak ada dia nak warning dah. Hak kena gerak ni bukan orang Arab, ada orang luar gitu. Saya kita tengok tu orang Pakistan, orang Filipin dua orang dekat langit. Hak duk kerja di Madinah, curi. Lepas tu hak bunuh balah tu. Hak kat tekak tu saya klik itu tak nera kak. Dah 3 orang kak gitu. Dia zina pasti bunuh. Lepas tu bakal kat tekak so lah. Dia tajam benda dia tu. Dia duduk itu mari sekaligus pak bok dia tu kepala. Ambil kak tak kata lagi. Lepas tu you suruh tengok ramai-ramai nak orang lain takut lah. Kalau buat ngenak guna lagu ni kak mati kak. Nah, sampai itulah di hari ini kita tak ada undang Islam, sampailah kita duk berlaku musiak banyak. Nah, kalau ada undang Islam ni, dan musiak bukan tak ada manusia ya bukan ayat ada. Tapi kurang. Nah, kurang ke berlaku. Sampai dah nama ni tu hai tunggu bala tu kan teruk doa. Dah boleh jadi ada berlaku tempat kita duk tsunami segala boleh jadi berlaku zina kuat doa boleh jadi. Nah, tu hai nak kacau dulu waktu tu. Nah, supaya berlaku batas bukit kata mana. Nah, main naik air ke habis dulu waktu tu. Kan kuat doa boleh jadi. Nah, karena mau siap banyak doa bang dah. Itu mana kata wajah Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. Maka mereka itu durhaka kepada rasul-rasul mereka. Sebab tu hai tukang bala tu. Nah, ai fa'asa Fir'aun rasul Musa. Fir'aun durhaka kepada rasul dia Nabi Musa. Lepas tu wasa kaum Lut Rasulullah Lut dan kaum Nabi Lut ni durhaka pada Nabi Lut. Pak kita umat Nabi Muhammad ni ada durhaka pada Nabi Muhammad, tak apa Nabi Muhammad tidak mudah. Nah, banyak lah ni ada durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada aku lagu mana pada Nabi Muhammad? Tak turut perintah dia. Karena ayat kata ati'ullah wa ati'ur rasul. Suruh taat Allah, suruh taat Rasul. Lepas tu kalau tak taat dah apa lah. Nah, Nabi suruh semaya tak semaya. Nabi lagi buat musiak tu neraka. Neraka kepada Allah dan neraka kepada Rasul. Kalau itu dia kata fa'asau rasula rabbihim fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. Maka mereka itu durhaka akan Rasul mereka fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. Ay fa'akhadhahumullah akhzatan zaidah fi shiddah ala uqubati man sabaqahum. Jadi Allah Taala tu balah dengan cepat lalu dah. Karena apa? Kama anna jara'im zada fil qabh wa sana'ah ala saidul kuffar. Karena maksiat dia tu lebih pada orang lain lagi. Tu hai balah lalu dah. Nah, umat-umat dulu kalau learning kalau orang tu dah kepada Nabi, kepada Allah Taala ni. Kalau tu hai tu balah lalu. Nah, beratlah kita ni, banyaklah kok kita ni. Nah, akan ditipu bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni tak ada arah lah Allah Taala taruh. Nah, nak buat sesa di hari akhirat esok lah. Balah di hari akhirat esok. 2 ayat. Nah, ayat pertama wajah Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikati bil khati'ah fa'asau rasula rabbihim fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. Inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah. Nisah lagi. Nah, Quran ni kalau kita tengok tafsir ni kasih dia cerita banyak ni. Dan inna sesungguhnya telah kami memenuhkan air. Ini kecil umat Nabi Nuh alaihi salam. Sesungguhnya telah kami penuhkan air. Yang ini Allah Ta'ala turun bala pada umat Nabi Nuh alaihi salam. Patut Tuhan selamat pada iman ni suruh Nabi Nuh buat perahu. Nabi Nuh lah umur panjang kali duk dakwah. Nah, kerana umat dia tu semua patung. Nah, semua patung Wadda, Suwa, Yahu, Sawa, Ya'u, Kawan, Nasra. Ya bahaya juga. Nah, masa umat Nabi Nuh ni, ya orang alim-alim mati tu, puak ada kasih kau alim tu, buat patung. Nah, dulu muka gambar tak ada, buat dengan batu.
Buat ingat teh. Buat ingat teh orang-orang yang mati tu. Bos lapis. Ambil mai tak le rumah. Dalam sejarah tu setai mai wak tua mai wak kata mau pak mun dulu tu sembah kau ni. Anak cucu pun sembah terbakar sembah. Nah, orang alim tapi wak tokong. Nama wadda suwa ayahu kawan nasrah tu nama orang alim belaka. Dah nama apa dulu lah. Bawa ni tu sembah tu lah lalu Allah Taala hantar Nabi Nuh mai dakwah. Suruh tinggal sembah ni. Dah tokong tu. Pak Nabi Nuh umur sehingga apa? Kurang 50 tahun 1000 umur dia. Lu dakwah. Dah umat dia. Tapi puak Syiah dia kata 2000 umur Nabi Nuh 2995 tahun. Masa dia dakwah 1000 tu umur dia 2000 lah, kakak 3000. Itu apa yang puak Syiah lah. Ada Quran ayatnya kurang 50 tahun 1000. Nabi Nuh tu dakwah. Apa orang masuk Islam? Siapa beribu tahun apa orang masuk Islam? 80 orang. Pak tak sakit hati kan Nabi Nuh. Nah, anak diri pak tak turut, bini diri tak turut. Nah, bini dia bini dua, bini mak muda tu hak tak turut, mak tua turut. Nah, bini Nabi Nuh. Lalu itulah dia, hawa dia tu lama dah tak awak dah nak dakwah ni. Ngayuh kepada Allah Taala. Nah, tahu lagi dah kalau tak tahu lagi kau teruk lagi dunia ni jadi binasa dengan pokok ni dah. Suruh tu hapus pokok ni. Lalu itulah Allah Ta'ala hantar perintah dia tu. Nah, dalam sejarah suruh tanah kayu. Nah, dalam Quran itu suruh buat perahu lah. Dalam sejarah tu tanah kayu, dia kapal besar kayu. Nah, suruh buat perahu tu. Dalam Quran ni suruh Nabi Nuh buat perahu. Buat suruh buat perahu tu, kayak Nabi Nuh gila pula dah. Cari naik cari apa main dua perahu dari Tararak. Perahu tu besar lah, nak muat 80 orang, nak muat binatang-binatang ni. Perahu hak Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh buat. Mai doa ayat Nabi Nuh gila pula dah buat perahu. Nah, lepas tu sejarah kita dengar tua dulu tu, saya dah baca tak saya lagi, saya jumpa dah. Jumpa saya jumpa dah. Bawa Nabi Nuh buat perahu siap, pakak pergi kucing pergi berak tu. Waktu saya dengar satu guru ayat, saya dah cari tak jumpa sejarah tu. Dah cari tak jumpa. Nah, bawa siapa akhirnya hak buta lagi, nak berak jatuh le bau, jadi sia buta. Hak kecok pergi jatuh le bau, jadi sia kecok. Ha pakak ambil tu saya ada buat besar lah, pakak ambil. Siapa basuh bau. Waktu saya dengar tu uru dulu tak cerita tu, saya tak jumpa tu. Nah, jarah. Oh ya dalih. Waktu kita dengar budak-budak dulu, bapa-bapa kita tak cerita dulu. Tapi saya sendiri cari tak tahu. Ni nak ayat sejarah sungguh ni. Nah, dalam Quran ayat kata ribut ni, nah air taufan ni, nah siapa tergelar habis. Banyaklah ada kisah kata perselah habis dunia. Ada ulama kata selepas dia tu kerana umat masa tu tak ada lagi balik pak kita, ada pak dia tu. Masa tu tak apa lagi pak kita boleh ada. Manusia tak ada pak dia lah. Kerana dia dekat dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh lagi. Dia manusia tak aman-aman lagi masa tu. Tak mari lagi pak ni kali. Tapi dapat irajah kata gitulah selepas dia tu lah. Nah, selepas di kawasan Iraq tu, Sungai Furat tu. Pas hujan, air ke bumi naik, atas hujan, tengah jarak kata 40 hari 40 malam, tengah kata 120 hari 20 malam. Hujan tak wadu, lah atas turun, lah bawah naik. Lepas tu perahu tu, pokok Britania tu pakai pergi kaji lah. Kerana Quran kata turun di Bukit Judi di Yaman. Perahu Nabi Nuh itu turun situ. Bahawa ni pergi kaji jumpa sungguh. Dah jumpa kesek-kesek perahu tu. Tak ada sutai dok lah. Nah, dok situ, dok sini. Jadi dok naik pakai yobi lah perahu tu. Jadi orang kita tak kaji, pok nyuruh main tak kaji. Dia tengok oleh Quran ayat itu pergi kaji, kata sungguh. Dia dah ambil dok perkat supaya ambil kau tu kan. Dinosaur tu. Dah ambil perkat-perkat tu, dia wak obat tu baik jadi 3 lapis perahu Nabi Nuh dia wak. Hak dia mau ni buat obat lah, tak tahu lah. Dia kata lapis pertama ni okey, lapis kedua ni binatang tak buah, atas tu binatang buah-buah. Pak Nabi Nuh tak. Hak ni kaji lah ni, buat kaji perahu dia ambil
Siapa tu baik perahu Nabi Nuh. Ya lah, pok ya kaji dah perahu Nabi Nuh tu. Pok ya temu alat-alat mari duk pelekat seperti dinosaur tu lah. Yang disekor ibu dinosaur tu. Nabi Nuh pun, perahu Nabi Nuh pok ni ya gambar tu. Pok pergi duk kaji tu. Dia dah ambil mai duk pelekat tu, dia duk ican pakai wak. Nah, perahu Nabi Nuh tu tu baik 3 lapis. Hak Nabi Nuh buat. Itu nak ayat Nabi Nuh ni duk dakwah umat dia ni sampai beribu tahun raya tak turut. Sampai 80 orang yang boleh email kepada dia. Dan sampai anak dia diri pun tak turut. Nabi Nuh ni anak ngepok. Nah, dia kasih anak ngepok seperti kita. Kalau anak naikkan masuk buku jahat pergi duk perakan hidup cara. Karena anak ngepok tak apa nak tinggal tak boleh. Pas ni Nabi Nuh duk tahu awal ni. Duk panggil anak ya bunayya irkam ma'ana. Duk panggil dari Quran cerita ke, wahai anakku marilah naik bersama aku. Pas nak dia jawab, aku tak saya naik, aku nak naik atas bukit. Nabi Nuh kata bukit tergelar hari ni, aku nak naik atas gunung. Tu gunung tergelar ni, aku nak naik atas pocok gunung. Akhir-akhirnya Allah Ta'ala wi tegur kepada Nabi Nuh. Tak kena panggil dah anakmu bukit daripada gunung emang dah. Allah Ta'ala wi. Dan sampai telah kita dengan anak kita ni. Tak usah duduk cerita sangat lah. Kalau jadikan anak kita ni, usaha kita kena terbiah dia. Terbiah dia, didik dia, dia tak jurus, tak arah. Tapi kalau kita tak usaha tu, tanggungjawab kita. Kalau kita usaha jaya, didik dia menjadi anak soleh, kita boleh kemerai banyak, boleh laba banyak. Sampai kita mati lagu kubur esok pun, pahala kita ada usaha didik dia jadi soleh, amal lain tak putus-putus apa kita. Tapi kalau kita didik tak jaya, kita mati, tak ada kabar. Anak kita tak boleh, tak apa pahala. Kalau kita boleh anak soleh, kita dah lagu kubur esok, dia doa amal apa, siapa sama kita. Walau dia tak doa, walau dia doa, ada hadis dua. Hadis pertama, anak dia doa bawa siapa. Hadis kedua tu, kalau anak soleh tak kena doa, amal apa hidup amal, siapa sama kita lagu. Hadis izama tabn Adam tu, hadis tu di belakang tu kena yad'ulah. Wa waladin soleh yad'ulah. Kena anak soleh kena berdoa bagi dia. Tapi kalau anak soleh dia doa lah pada ibu bapa dia, boleh dah. Baru anak soleh. Setiap lepas mayat lepas gapo dia doa kepada ibu bapa dia. Sampai telah kali kita tengok jarah Nabi Nuh, watan Nabi pun anak dia jadi kafir juga. Pak kita kena usaha. Kalau kita usaha jaya anak kita dapat laba banyak. Kita mati esok pun anak kita dah beramal, dah baca Quran, dah gapo, siapa semua pahala. Tapi kalau anak kita tak jaya, apa itu? Sampai itulah kita kena usaha didik anak-anak kita, semoga dia tu berjaya dan semoga dia tu dapat beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar didik anak. Dr. Ji kata kalau anak kita didik dia hari ni, kalau tak kena dadah ni, dia pergi dengan malaikat lah masa kita dah hari ni. Dia orang didik anak tak ada kena dadah. Anak ramah tak ada kena dadah sore habuk. Dia pergi kat malaikat lah dah hari ni. Orang tahu bahaya serengi terhadap anak-anak kita dah hari ni. Sampai itulah kita di sikit lagi ni. Kerana orang kita dah hari ni pun dia mengaruh makan gaji dah. Mengaruh makan gaji, anak-anak nak hantar kau tu belakang dah. Pas masa depan tu lagu mana pula. Nak jadi kapung-kapung. Kalau tak ada ngaji agama ni, pakai nak jadi bomo, nak jadi keru, nak jadi apa, nak jadi belak, nak gaji belakang dah ni. Pas kau agama ni, lagu mana tak ada biar nak berat lah. Sikit lagi nak jadi email lagi apa, orang tak erti dah. Nak baca tebah bayar, sikit lagi masa sikit lagi. Tamu sikit lagi, nak jadi email tu, nak kaya nak jadi email. Sikit lagi boleh jadi, kita boleh tengok. Karena apa? Karena kita dah hari ni tak berat agama dah. Masa kita dah hari ni. Malaysia tu lama dah, nak kelekok agama mula dah. Malaysia dulu. Dia duk gila waktu, dia aluh lagi hatta ngaji Inggeris, ngaji Cina, juga. Lah ni dia kelek mula dah. Dia khabar apa dia. Pernah jumpa dengan saya budak Malaysia ada ngaji Inggeris. Dia pergi di Madinah, duduk di sejid. Dia tengok Quran tu dia. Ngaji luar negeri tu, tapi dia pergi Zerah. Dia kata apa cik dia? Saya tak pandai nak baca. Baca Quran tak pandai tu dia. Sebab apa? Sebab saya kecil lagi, anuba lagi, ibu dia, ayah dia hantar ngaji anuba Inggeris lah.
Tak ada ngaji Quran sikit apa. Ngoi itu dulu masa saya duduk ngaji Madinah dulu. Pahlawan ni tu Malaysia boleh ada naik pak kita pula dah. Dulu tu dia kalau pakai gaji belaka. Dan banyak saudara Malaysia. Kita dah hari ni nampak baru nak pergi kot tu. Dah baru nak pergi kot, kalau anak kita pergi kot pakai gaji. Dah pakai gaji bukan tu hal lagi, tapi we ada agama dalam dada. Nah, kalau pergi pakai gaji, kalau tak ada agama dalam dada, ya hanyut lalu dah. Hak ada agama pun dah hanyut lagi. Kenapa? Karena ia bebas. Dah tina jatuh ia bebas, ia dah hanyut situ. Dah pak sorak pun juga lah bebas. Pak pergi kelo, pergi petang, bebas tak. Hak tu jadi dah hanyut. Sampai itulah nak pakai gaji ke apa? Jangan tinggal agama dalam dada. Hak lain tu tak lain belaka. Dah sebab di negeri Arab tu banyak ke orang ngaji nak pakai gaji tu. Ngaji wisawak, ngaji tu es buah ingat dalam dada. Nah, tak apa ngaji apa-apa. Ni kita ni agama tinggal, hidup ke lain, hak tu hidup clear pula. Sampai itulah kita di hari ni, nah kita didik anak kita yang kecil, nah we boleh cakap we tahu agama, patah tak ke mana tak agama. Nah, we ngaji ke mana tak apa, we ada agama dalam dada. Barulah kita tu selamat dunia dan akhirat. Kemudian kita mari kepada jarah dan Nabi Nuh sikit lagi. Jadi Nabi Nuh ni, nah, siapa anak dia sendiri pun tak turut dia, mati dalam kafir waliyadzubillah. Pak kita pun, nah, kalau kita tengok situ, kalau anak kita tak jujur, kita rasa tenang hati. Nah, kerana kita ni telah usaha dah, nah, apa sedaya upaya kita mendidik anak kita, semua kita bakal nak jadi anak soleh, dan anak yang digapaya, yang dipuji semua dah oleh agama dan oleh orang semua. Nah, semua sejarah sani tu linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iha uzunun wa'iyah. Tuhan nak jadi bagi kami untuk peringatan dan jadi telinga yang dapat mengambil peringatan. Jarah kita dengar saat ini dan Allah Ta'ala jadi kita untuk menjadi peringatan. Kita dengar dah dan suruh kita ambil mikir. Kita di hari ini bagaimana kalau orang itu dah kepada Allah Ta'ala, dia taat kepada Nabi mereka, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan sudah. Nah, so Allah Ta'ala suruh kita memikir. Sampai dalam Quran ni banyak Allah Ta'ala bagi kisah-kisah ni suruh menjadi ibrah. Nah, menjadi ibrah, lepas tu menjadi pengajaran untuk kita memikir. Nah, banyak dalam Quran sejarah-sejarah. Nah, hak dulu. Sampai kata uzun wa'iyah ni dia kata supaya tantafi'u bima tasma'. So kita ambil naf'ah apa yang kita dengar. Dan so kita memikir apa yang kita dengar. Ngano umat dulu ni dah kepada Nabi Tuhan tu balor lalu. Masa kita ni kenapa banyak umat hari ni duduk dah duk buat maksiat agama, tapi Tuhan tak tunggu bala. Tuhan akan tahu umat Nabi Muhammad ni tunggu bala iaitu di akhirat esok. Waliyadzubillah. Itulah sekadar pada malam ni. Sedikit banyak yang kita dengar ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dapat kita ambil berkati, diberkati oleh Allah Taala. Semoga kita ni dapat dihidayah oleh Allah Taala, dapat menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Tak ada, kita tanya soalan deh. Berkenaan itu nesta sejarah Nabi Nuh ni lepas tu kata bo faugi senak di Bukit Judi tu air surut tu deh. Ada setengah tu guru kata surau tu biar ada gapo kita waktu buat surau siapa kita lah ni lagu mana ustaz sahih ke sahih ke Israiliyat gimana masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dalam sejarah ni. Nah dalam sejarah tu setara mana sahih tak sahih tu saya baca lagu tu sejarah tu. Buat Nabi Nuh beradu tak bukit tu ya lama 40 40 tu tak baru makin nempel. Lalu setelah Nabi Nuh tu dia panggil sejarah ni lah. Masalah dia minta lah. Nah makin siapa dia ada apa mari kumpul masak. Lepas tu pakak bagi makan. Dan mula-mula tu nak hidup kan lama makin nempel. Iaitu betulan dengan hari Ashura. Nah,
Lepas tu dia tak ada sakut gapo dengan kita, hak kita dak buat tak ada sakut gapo kali. Tapi demo tu dak nak dia ada dalil buat. Nah, bukan dari sunnah Rasulullah SAW. Rasul tak ada dia buat apa. Nah, hanya puasa hari Asyura dalam masa Nabi ni sunat puasa. Masalah makan ke apa tak ada oleh kata. Mari nak pasal ngaji dah. Rasanya tua boleh. Tak ada. Dia tak kita ya. Malaysia besar kali. Nah, saya baca kitab Malaysia tu. Yang ambil dalih ni dah lah. Nah, buat surah ni untuk nak apa itu? Untuk menghormati Nabi Nuh alaihi salam. Lepas tu satu akidah dia tu untuk nak tolak bala. Tengok surat dia tu lah. Nah, buat surah ni untuk nak tolak bala supaya Nabi Nuh tu lah. Dia lepas pada bala aiboh. Nah, itulah sekadar dah. Ustaz. Ada doa ni boleh pakai atau tak boleh pakai tawan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ada doa ni ia ada fadailul amal. Dia kalau duduk berlawan dengan hadis sahih tak beramal, tak boleh beramal dah. Mereka hadis sahih tak ada tu boleh kira boleh beramal dengan hadis sahih. Kecuali ia berlawan dengan hadis sahih. Kita misal masa amal Lailullah dah ia ada hadis sahih, lepas tu ada hadis sahih. Misalnya orang mati, lepas kita tekamu siap, nah si siap tu, dia hadis sahihnya sunat bakat doa. Nah, satu hadis sahih, semua pergi menyaksi mayat tu bakat doa dia dia selamat. Ada pun baca talqin. Ada hadis juga, tapi hadis doa. Kalau itu kalau berlawan hadis doa hadis sahih tu, nanti tinggallah hadis doa. Nak beramal dengan hadis sahih. Mereka baca talqin hadis doa tapi hadis sahih tak ada. Suruh Nabi suruh doa tu apa tak ada. Boleh kira boleh beramal. Dia fadailul amal hadis doa ni sebenarnya. Kalau duduk berlawan hadis sahih tak nak beramal dah. Tak beramal. Supaya baca semua lima tu. Yo, tak ikhlas kau. Baca orang nak mati hadis doa tu. Baca Yasin. Ia ada tertanya dengan hadis sahih dia. Baca Yasin lima tu ada tertanya dengan hadis sahih. Ya, hadis sahih tak ada cara baca lima ni. Bagi kita boleh amal baca tak tu? Surah Kafir tak? Surah Kafir ada hadis sahih kau. Dah hak baca ramai-ramai tu lah. Kalau baca surah tu lah, supaya pak kita dok buat biasa malam Jumaat baca ramai-ramai tu. Dia tak ada sunnah lah tu, tak ada sunnah. Kalau kita nak baca surah tak ada gapo. Biasa pakai ramai-ramai, supaya pak kita tak ada tu lah. Buat apa malam Jumaat penuh ramai ni, tak ada sunnah tu. Masalah apa ni hukum hak pasal wuduk ni dah. Dalam keadaan pasal dunia ni tak ada aku dah hukum pasal Islam. Lepas tu kalau ada satu jemaah Islam ni adakah ya tu ada hak untuk nak ditetapkan mahkamah pasal Islam jemaah. Ya ni ya undang-undang no kajian Islam baru boleh jalan. Kalau satu jemaah ni satu kena nak cara lah. Boleh kampung itu nak pakai tak boleh. Orang jual dengan buat mati dulu. Dia kena ada kuasa, ada sultan. Supaya nak kuarak tak apa tu. Dia tak apa dia kaja tinggi. Ya undang dia khok lalu tamari. Kalau taman dia lagu tu siap. Pak kita nak buat kena ada sultan Islam dah buat. Bo dalam kampung ni luar. Mati buat dulu. Masalah didik tadi Ustaz. Masalah didik tarbiyah anak tadi kan. Ustaz kita kena usaha dan untuk mendidik anak tadi dan tarbiyah anak. Lepas tu qadar mana dengan sebab di hari ni tu banyak ke kita hantar anak di sekolah lah. Lepas tu buat anak tak sungguh sekolah tu klik rumah tinggal. Lepas tu qadar tu madon tak. Itu satu usaha tapi kita rumah wajib pada rumah kena usaha juga. Yang disuruh sekolah saja. Saya rasa tak lepas kita rumah ni anak tak maya pun tak cara dan kata ngaji dah ni anak awak mau siap duk tahu tak buat je pun tak cara jadi kita tanggungjawab juga hak sekolah tu
bukan didikai kalau pak kita ni ngaji ilmu ya. Nah jaga kalau kita pak didikai jaga banyak ke ngaji taklim terbiah jaga. Ya lawan itu nak budak jaya kena ada terbiah, kena ada taklim, nak sekali tu. Wi ilmu, wi didikai. Nah, bau jaya budak. Di antara didikai besar kali kena ada halaqah. Nah, halaqah roe, nak malai. Waktu cara didikai besar ya berkah. Nabi jaya anu. Kita tak hati kalau boleh buat halaqah dengan keluarga kita di rumah. Nah, baca Quran, lepas tu sarah ayat Quran pada suaka kita. Ialah ia ada berkat. Kalau boleh buat. Oh, start lah muazzin. Mau minta muazzin ke? Bismillahirrahmanirrahim.